Seterusnya kita akan belajar peralatan untuk yang akan digunakan untuk membuat sabun. Masuk topik yang sangat penting, jadi sila semua pelajar beri perhatian sepenuhnya. Okey, ada 3 peralatan di atas dalam yang ditunjukkan dalam gambar sekarang. Anda dapat lihat yang pertama ialah goggle. Goggle ni digunakan untuk melindungi mata kita. Mask, face mask untuk melindungi pernafasan kita, dan seterusnya glove. Glove ni digunakan untuk melindungi kulit di bahagian tangan dan jari kita. Jadi semasa melakukan aktiviti membuat sabun, kita digalakkan untuk menggunakan baju yang berlengan panjang, kerana kita akan dalam membuat sabun kita akan menggunakan satu bahan yang sangat beralkali yang boleh menghakis kulit kita, iaitu lye. Pastikan setiap kali untuk membuat sabun kita mewajibkan diri kita untuk menggunakan ketiga-tiga safety gear ini. Wajib ya, kerana sekiranya berlaku kemalangan, contohnya lye tertumpah pada kulit kita, ia akan menyebabkan hakisan. Dan dia boleh menghakis kulit kita dan kita akan merasa seperti terbakar. Dan larutan lye pula, apabila kita penyediaan larutan lye akan menghasilkan wap ataupun gas yang mendatangkan ketidakkeselesaan pada pernafasan kita sekiranya kita tidak menggunakan face mask ni tadi. Dan jika berlaku percikan semasa kita membuat sabun, goggle ini akan melindungi mata kita. Jadi wajibkan diri anda untuk menggunakan ketiga-tiga peralatan ini semasa melakukan aktiviti pembuatan sabun. Peralatan yang kita perlukan untuk membuat sabun menggunakan teknik cold process ialah peralatan yang kita perlu ada untuk membuat sabun tu. Ini kena, kalau siapa yang tak ada kena beri sikit lah, mengeluarkan sikit modal untuk buat sabun ni. Yang pertama adalah bekas untuk kita bancuh sabun tu. Yang kedua ialah, ini yang paling penting, hand blender. Ini akan memudahkan kerja-kerja pembuatan sabun tu, dan dia akan mempercepatkan proses dan campuran minyak dan lye itu untuk bertukar menjadi sabun. Jadi hand blender ya. Beli yang sebaik-baiknya yang stainless steel macam ni lah. Ada yang plastik boleh juga, tapi kita galakkan yang stainless steel begini, besi. Yang ketiganya spatula untuk kita kacau sebatian sabun kita. Dan seterusnya ialah penimbang. Penimbang ni adalah untuk kita menimbang resepi yang akan digunakan. Kita akan timbang lye, berapa banyak lye, semua kita akan guna penimbang untuk ukuran yang lebih tepat. Kiranya kalau kita tak ada penimbang ni, kita kena guna susah sikit. Kalau guna cup, dia tidak tepat dan menyebabkan resepi kita tu lari, dan kita takut berlakunya berlebihan lye dalam sabun kita. Ini menyebabkan sabun kita tidak menjadi, kerana apabila sabun lebih lye, dia akan menyebabkan kerengsaan pada kulit kita. Jadi timbang ni pun adalah perkara yang wajib untuk kita sediakan sebelum kita buat sabun. Satu lagi perkakasan yang kita perlukan khas untuk membuat sabun menggunakan teknik hot process ialah periuk slow cooker. Sekiranya kita membuat sabun buku, kita akan memerlukan bekas-bekas untuk acuan sabun kita. Ada banyak bekas-bekas yang boleh kita gunakan, yang ada dijual di pasaran pun boleh, seperti ini. Ini untuk sabun buku yang besar, ataupun yang seketul-seketul kita boleh guna yang seperti ini ataupun seperti ini. Boleh juga kita gunakan bekas yang kita semula, seperti bekas isi makanan yang tidak digunakan lagi, ataupun kotak susu juga boleh. Dan kita juga boleh membuat bekas sabun kita sendiri menggunakan kotak-kotak terpakai. So, bila menggunakan
kotak daripada bahan kotak terpakai, kita perlu melapiskan kotak sabun kita menggunakan kertas minyak sebelum kita isikan sabun, bacahan sabun ke dalam acuan kita. Tiga bahan utama yang kita perlukan untuk membuat sabun itu ialah yang pertama minyak masak ataupun apa-apa jenis minyak yang kita nak gunakan pun boleh. Contohnya minyak kelapa, minyak zaitun, minyak dan lemak-lemak binatang juga sebenarnya digunakan untuk pembuatan sabunnya. Jadi kalau kita kena beringat, kalau kita beli sabun-sabun di pasaran, kita pastikan kandungan sabun yang kita beli itu pembuatannya tidak menggunakan minyak daripada haiwan-haiwan yang diharamkan kepada kita umat Islam, seperti lemak babi. Lemak babi sangat popular digunakan dalam pembuatan sabun. Jadi kita perlu berhati-hati. Yang keduanya ialah air masak, air kosong, apa-apa je air yang kita ada di rumah yang boleh digunakan. Dan yang ketiganya ialah lye. Lye ni lah yang kita ada sebutkan tadi. Itu bahan yang sangat beralkali, yang di mana kita perlu sangat berhati-hati dalam mengendalikan lye ini. Lye ini boleh didapati daripada kedai-kedai hardware ataupun yang paling mudah sekali ialah melalui Shopee. Ada dua jenis lye, iaitu sodium hydroxide dan juga potassium hydroxide. Potassium hydroxide digunakan untuk membuat sabun cecair, manakala sodium hydroxide digunakan untuk membuat sabun buku. Untuk membuat sabun-sabun artisan dan juga botani, kita memerlukan beberapa tambahan air. Ini semua adalah pilihan. Sekiranya tidak ada pun tidak apa, tapi sekiranya ada, dia akan menambahkan nilai pada sabun kita. Contohnya kita boleh gunakan serbuk. Ini adalah serbuk moringa atau serbuk daun keluh. Dia akan menghasilkan sabun yang berwarna hijau seperti ni. Lapisan bawah sabun ni menggunakan adalah bantuan sabun yang menggunakan yang telah kita campurkan dengan serbuk moringa. Manakala yang lapisan atas ini adalah kita campurkan dengan sabun yang telah dicampurkan dengan serbuk arang. Jadi kita akan mendapat pelbagai variasi warna sabun. Lagi satu, kita boleh menggunakan mica powder juga untuk menghasilkan sabun yang berwarna-warni. Untuk mendapatkan sabun dengan bau-bauan yang wangi dan menarik, kita boleh menggunakan minyak pati tumbuhan. Contohnya yang ini, tak kisah apa-apa jenama. Contohnya ini ialah eucalyptus dan juga geranium, yang di mana minyak-minyak pati tumbuhan ini mempunyai fungsi yang berlainan. Ada yang boleh menyegarkan, memberi ketenangan. Jadi kita ikut pilihan kita untuk menggunakan minyak pati tumbuhan yang bersesuaian dengan keperluan kita. Untuk kelas kali ini, para peserta dikehendaki untuk membuat satu kotak sabun, acuan sabun menggunakan kotak terpakai. Okey, nanti boleh hantarkan kepada kami hasil kotak sabun yang anda buat untuk aktiviti masing-masing.